Alhamdulillah dah kita tiba di segmen kita yang pertama, segmen wawancara pertama untuk hari ini, untuk edisi Rampai Pagi kali ini, segmen motivasi penjawat awam. Dan seperti yang kami janjikan kepada Auda, hari ini kita akan mengupas, kita akan bercerita mengenai dengan satu topik yang cukup menarik juga hari ini ada penonton. Kita akan berbincang mengenai dengan amalan bimbingan di tempat kerja. Apa sebenarnya amalan bimbingan tempat kerja? Ini yang akan sama-sama kita ceritakan pada bis kita. Jadi pastikan terus saja dalam pagi hari ini. Kita cukup berbangga sekali, Alhamdulillah. Di studio bukan hanya saya dan Mahirah, tapi di studio juga dimeriahkan dengan kehadiran narasumber yang telah pun kita jemput untuk sama-sama mengetahui dengan lebih lanjut lagi, memberigakan dengan lebih lanjut mengenai topik ini. Di studio kita telah pun menjemput Yang Mulia Hajah Siti Rohazidah binti Jalani, merupakan seorang pegawai latihan kanan. Apa kata kita terus saja sapa beliau. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Puan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sihat. Ya, Tuan Deni dan Puan Mahirah pun sehat walafiat. Alhamdulillah Puan. Jadi kami di Rampai Pagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Hajah Siti Rohazidah kerana sudi memeriahkan lagi Rampai Pagi untuk edisinya pada kali ini Puan. Terima kasih. Iya, alhamdulillah. Jadi bersesuaian juga dengan segmen penjawat awam ini, motivasi penjawat awam ini. Ini yang penting kita ingin kita berikan juga ya, berkenaan dengan amalan bimbingan di tempat kerja. Walaupun pada masa ini mungkin ada yang sedang bercuti. Jadi untuk persediaan melangkah ke tahun baruan itu tahun baru 2023 ini mungkin ada sesuatu yang ingin diterapkan ilmu berkenaan dengan bimbingan di tempat kerja ini. Jadi sebagai mukadimah ni Puan, mungkin dapat dikongsikan bersama dengan penonton kita apakah yang dimaksudkan dengan bimbingan di tempat kerja ini. Okay, terima kasih Puan Mahirah. Bimbingan di tempat kerja ni dalam bahasa lainnya dipanggil coaching practice. Coaching practice at workplace. Bimbingan ni sebenarnya adalah satu proses pembangunan diri, pembangunan individu dan juga pembangunan pasukan di tempat kerja. Jadi adalah proses untuk meningkatkan potensi individu. Individu ataupun pasukan kita ni. So di dalam penjawat awam, sebagai penjawat awam, kita ni perlu ada ciri-ciri ataupun ada kemahiran membimbing, terutama kepada ketua-ketua penyelia dan pengurus yang mempunyai pasukan pekerja di bawahnya, harus ada kemahiran membimbing ini. So bimbingan ataupun coaching ini sebenarnya takrifannya ialah suatu proses di mana kita ni memprovok pemikiran-pemikiran orang yang akan kita ni bantu. Orang yang akan dibantu ni adalah orang yang akan kita ni percaya ia ada potensi dan macam mana kita ni akan membawa ia dari satu situasi di mana dalam permasalahannya ataupun ada isu yang kita ni akan bawa ia keluar supaya ia akan dapat meneruskan apa jua ia punya tugas dan pekerjaan, tidak tersekat dan menuju kepada hasil yang diharapkan jadinya coaching ini ataupun proses bimbingan ini adalah proses secara bersemuka lah, selalunya ada sesi-sesi tertentu di mana untuk membantu individu itu dalam berfikir macam mana menyelesaikan masalahnya. Ataupun mendapatkan, tidak pun selesai masalahnya, tapi sekurang-kurangnya mereka diberikan jalan-jalan pilihan, option-option yang terpulang kepada mereka untuk memilihnya. Alhamdulillah. Pembukaan yang cukup menarik sekali. Jadi mungkin kalau boleh diajukan soalan berdasarkan perkongsian kita tadi Puan, kita dah berbincangkan mengenai dengan coaching yang kita sebutkan. Jadi kalau boleh ditanyakan, coaching ini siapa sebenarnya yang dikategorikan sebagai coaching ini? Mungkin boleh diberikan sedikit penjelasan? Coaching ini ataupun membimbing ini sebenarnya asasnya semua orang boleh buat. Semua orang boleh buat secara formal ataupun tidak formal. Tapi kalau tidak formal, kita ni boleh buat walaupun dalam keluarga bersama kawan, rakan sejawat kita ni pun boleh. Tetapi kalau di setting ataupun situasi yang formal, mungkin ada satu perjanjian lah. Kita ni ada buat secara berkontrak. Maksudnya kita ni ada sesi-sesi tertentu lah. Dan contohnya saya sebagai coach, mempunyai pilihan siapa saja yang saya perlukan untuk dibimbing. Dan coach pula juga punya pilihan siapa yang ia memerlukan
which coach yang diperlukannya. So itu tertakluk kepada situasi dan apa jenis permasalahan ataupun isu-isu yang ada pada masa itulah. Jadi bukan semestinya Puan kalau untuk menjadi seorang coach kena merupakan seseorang yang lebih berpengalaman ataupun lebih senior berbanding dengan orang yang akan di-coach. Adakah begitu situasinya Puan? Okey. Menjadi professional coach berlainan dengan coach yang untuk rakan sejawat lah ataupun yang di bawah bimbingan kita ni. Coach ini lebih baik kalau di peringkat profesional memang kalau boleh pakarlah dalam membimbing. Kan tetapi sebenarnya ianya proses yang biasa. Proses yang biasa di tempat kerja tadi boleh tanyakan apa masalahannya, apa tujuannya. Kemudian mungkin kita akan tanya juga apa ia punya keadaan situasi pada masa ini. Apa kekangannya, mungkin apa ia punya orang situasi sama ada kritikal pada masa itu ataupun ada kekurangan yang perlu ia minta tolong dan sebagainya. Kemudian kita ni akan membawa ia dari satu sudut yang mempunyai masalah tu kepada pilihan-pilihan jalan-jalan keluarlah untuk ia memilih dengan cara kita ni menyoal. Okay. So saya sebagai coach yang profesional contohnya kalau coach yang profesional memanglah mesti menghadiri program tertentu profesional, program profesional sebagai ada satu program dipanggil coaching and mentoring at workplace. Okay. So pengalaman mesti ada, okay. Tapi tidak semestinya bidang yang akan dikupas tu nanti adalah bidang saya, tidak. Okay. Tidak semestinya saya pakar dalam apapun juga perkara yang disebutkan oleh awal coach itulah. Tapi pengalaman dari segi berfikir, pengalaman dari segi sistem, prosedur dan sebagainya itu memang itu adalah asas. Tetapi kemahiran yang perlu ada pada seorang pembimbing ini ialah komunikasi. Komunikasi, cara dan teknik yang menyoal sehinggalah ia membawa menyelami ke dalam masalah yang akan dibimbing ini. Dan dibawanya secara dari soalan-soalannya tu, okey, pertanyaan-pertanyaan tu yang memberi dia kuasa ataupun empowerment supaya akan dapat jalannya sendiri. Betul. Okey. Jadinya kadang-kadang perkara ni walaupun sesi itu sesi dipanggil formal, okey, formal, tapi kita ni akan boleh buat secara informal, betul. Conversational. Dan kedua, kemahiran yang diperlukan sebagai seorang pembimbing selain daripada pengalaman ialah mendengar yang aktif. Pendengar yang aktif ni maksudnya bukan saja untuk conversation ataupun berbual-bual kosong, tetapi dia mendalami ada perasaan empati. Betul. Kalau tadi berbincang mengenai dengan mendengaran ni, kalau tadi melihat dari segi teori dalam bahasa Englishnya Puan, listening ini berbeza dengan hearing. Apabila tadi melisten, when you listening, kita melihat, kita mendengar bukan hanya kata-kata, tetapi the non-verbal of it. Terlihat dari segi teori non-verbal pun kebanyakannya mengatakan rata-rata 90% ke atas adalah merupakan non-verbal cue. Alhamdulillah. Jadi mungkin Ani boleh ditanyakan lagi soalan berikutnya kepada Puan. Kenapa perlu ada bimbingan tempat kerja dan apa sebenarnya Puan faedahnya? Okey. Kenapa perlu ada bimbingan di tempat kerja? Memanglah kalau kita ni sebagai penjawat awam memang semua orang tahu kita ni akan dinilai prestasi kita ni. Betul. Bagi penjawat awam yang di level division 2 dan ke atas memang ada satu kriteria ataupun ciri-ciri yang diperlukan iaitu you know how to coach ataupun membimbing your pegawai dan kaki tangan bawahan. Okay? That is one of the most important thing yang mana akan dinilai setiap tahun lah tu. So kemahiran tu mesti ada. So maksudnya di sini kenapa perlu ada juga sebab kita ni akan mencongkel bakat, mencongkel potensi pekerja bersama kita ni ataupun yang di bawah bimbingan kita ni ke satu potensi yang lebih baik, prestasi yang lebih baik, dan kalau sudah lebih baik mungkin Tania bantu ia lagi macam mana meningkatkan dan mengekalkan prestasinya tu. Okay. Yang penting lagi ialah productivity. Productivity di mana sesuatu kerja tu mesti ada kualiti kan. Kualiti dan hasil tu memang hasil yang dihasratkan lah. So itulah tujuannya kenapa kita ni
walaupun kita ni sibuk, okey, walaupun kita ni banyak banyak tuntutan kerja, tapi jangan lupa pegawai dan kaki tangan yang di bawah bimbingan kita ni memerlukan kita ni juga. Ya, alhamdulillah. Jadi itulah sebenarnya penting juga untuk kita ni mempunyai amalan bimbingan di tempat kerja ini ya. Dan itulah antara kriteria ya dan juga konsep sebagai pembimbing ataupun kita ni sebagai coach untuk memastikan ahli-ahli penjawat awam ni jika ada sebarang masalah mereka akan sentiasa diberikan bimbingan dengan dengan beberapa kaedah yang telah pun dikongsikan tadi, dan yang penting antaranya ialah dengan komunikasi seperti yang telah pun dikongsikan tadi. Jadi pada Auda, ini adalah merupakan dalam segmen penjawat awam ataupun segmen motivasi penjawat awam, iaitu berkenaan dengan amalan bimbingan di tempat kerja. Jadi Puan, mungkin dapat dikongsikan peranan pembimbing dan juga kemahiran serta kaedah yang boleh digunakan oleh seorang pembimbing, mungkin dapat dikongsikan bersama dengan penonton kita ni Puan. Okay. Terima kasih. So kemahiran yang diperlukan ialah kita ni peranan sebagai pembimbing mesti ada konsep partnership. Maksudnya kita ni ada sisi perkongsian, partnership, and then we must have ourselves sebagai coach presence tu mesti ada. Yang dibimbing akan terasa ianya bukan dilayan, ianya akan ditemani. Pemikir mesti ada bersamanya untuk membantu ia berfikir seterusnya. Okay, peranan yang lain ialah kita ni perlu ada sifat berempati. Okay? Kita ni menjadi bukan solution provider tapi solution finder. Kita ni mendengar, sambil mendengar kita ni banyak diam tu. Sebab 70% dalam sisi itu kita ni biarkan ataupun menggalakkan yang meluahkan, biarkan. So kita ni akan berperanan sebanyak 30% saja. Mendengar dan sambil itu menyoal, dan soalan inilah yang mesti ada teknik-teknik tertentu. Okey, kita ni perlu ada clarification. Dalam dia menyebutkan sesuatu, kita ni rungkaikan lagi. Okey, dalamnya kadang-kadang ada masanya ia orang terstuck. So kita ni membawa ia. Okay, kita ni refresh lagi semula. Kita ni buatkan rumusan apa yang dicakapkannya. Artinya kita ni benar-benar empati, kita ni summarize, kita ni fahamkan apa yang diluahkannya tu. Okay, tapi tidak bermaksud kita ni akan mencarikan jalan penyelesaian terusnya. Peranan lagi yang penting ialah kita ni sebagai change agent lah. Maksudnya kita ni membawa ia kepada satu perubahan. Membagi ia perspektif baru dari bentuk soalan-soalan yang kita ni ajukan tu nanti. Ya. Kadang-kadang kita ni semasa peranan kita ni tu macam berubah-ubahlah. Lihat konteksnya. Kadang-kadang kita ni perlu juga beri masa mereka untuk meluahkan sepenuhnya. Kadang-kadang separuh daripada yang mereka terangkan tu kita ni sudah ada the back of our mind, kita ni sudah ada jalan yang option, pilihan tadi boleh beri kepadanya. Dalam sesi coaching ini, peranan kita ni ialah juga sebagai orang yang beretika lah. Jika sekiranya ada sesi tersebut mengeluarkan ataupun menyentuh hal-hal peribadi, kita ni boleh ambil tahu tapi tidak akan melongkar lebih jauh lagi lah. So kita ni hadkan juga kita ni punya peranan itu. Okay. Jadi peranannya lebih menjurus kepada peranan dari segi profesional, dari segi perkembangan ataupun permasalahan di tempat kerja, bukannya menumpukan kepada masalah peribadi. Tapi seperti yang Puan kongsikan tadi, mungkin ada saja barangkali terselit Puan cerita tentang masalah keluarga tidak di rumah dan sebagainya. Memang terselit tu. Jadi itu boleh-bolehnya tadi lebih memfokuskan ke arah tujuan asal berbalik kepada tujuan asal kita ni. Jadi di sini menampakkan lagi kepentingan kepercayaan, saling mempercayai dan juga saling menghormati barangkali Puan apabila tadi ada sudah relationship atau sebagai seorang yang dibimbing dan membimbing agar ianya dapat melahirkan sesuatu outcome yang memang dihasratkan. Untuk soalan yang terakhir Puan, sebenarnya topik yang cukup menarik. Banyak sebenarnya soalan yang ingin ditanyakan. Tapi di atas keterbatasan waktu Puan, mungkin nanti lagi kita boleh bercerita Puan. Ya. Mungkin untuk soalan seterusnya, kalau
boleh dikongsikan mengenai dengan saranan barangkali Puan. Sebelum mungkin Mahirah nanti ada lagi soalan tambahan, tapi tadi bercerita dulu mengenai saranan daripada pihak Puan untuk membudayakan lagi amalan bimbingan di tempat kerja. Silakan Puan. Okey. Terima kasih Tuan Dini. Saranan saya lah dan juga bagi pihak Institut Perkhidmatan Awam, ada dua peringkat ni. Satu di mana kita ni sendiri sebagai penjawat awam perlu juga meningkatkan pembangunan diri kita ni dalam kemahiran membimbing ini. Okey. Dan yang kedua ialah menghadiri program tertentu yang boleh membantu kita ni. Dan yang ketiga, sebagai contohnya seorang ketua yang akan membimbing orang bawahannya ialah perlu adanya dedikasi ataupun luangkan masa dan adakan satu sistem. Okey, sistem di mana di dalam bahagian kita ni itu contohnya setiap hari Sabtu mungkin kena adakan 30 minit ke 1 jam khusus untuk bertemu atau bersemuka. Kadang-kadang yang dibimbingan ni mereka tidak akan mengajar kita ni tu. Kadang-kadang kita ni yang akan bertanya masalah mereka dan sebagainya. Jadi 30 minit itu kadang-kadang dikhususkan mungkin jangan sebelah pagi, mungkin sebelah petang santai-santai sedikit. So adakan sesi khusus. Okay. Kemudian kita akan buat follow up. Follow up di mana mungkin daripada satu sesi yang 30 minit coaching tu tadi tidak memadai, mungkin kita ni adakan next sesi lagi. Tapi lihatlah konteks permasalahannya. Kadang-kadang dalam satu sitting of coaching pun boleh selesai masalah. Saranan lagi ialah kalau dapatlah setiap kita ni membuat bimbingan ini secara casual saja. Contohnya kalau apa masalahnya? What do you actually want to do? Tanyakan khabar diorang kan, and at the same time what's the reality now? Apa situasinya masa ni? Is it okay? Are you okay? Okay. Dan kemudian sekiranya ada dah masalah tu masih. Jadi Tani beritahu inilah option-optionnya. Tani soal sehingga ia sendiri dapat berfikir untuk dirinya. Dan sebagai juga penjawat awam, ada satu program di Institut Perkhidmatan Awam dipanggil Workplace Coaching and Mentoring. So program itu insya-Allah di tahun depan akan diadakan dan dibukakan kepada pegawai-pegawai di bahagian 2 ke atas. So boleh berhubunglah dengan pihak Institut Perkhidmatan Awam di kluster pengurusan. Sebenarnya saya amat teruja apabila Puan menyebut di antara latihan yang diadakan ialah latihan coaching dan mentoring. Sebenarnya masa Puan bercerita tadi ada terkenang satu soalan kan bertanya apa perbezaan mentoring dan coaching. Kali tersebut kelurusan bis kita menyebut itu mungkin boleh diterangkan barangkali Puan. Sebabnya saya melihat apabila diteliti daripada perkongsian tadi macam lebih kurang sama je sebenarnya coaching dan mentoring ataupun mungkin salah pemahaman saya barangkali. Mungkin boleh dijelaskan. Coaching dengan mentoring berbeza. Okay. Coaching is more to kalau satu situasi kita ni membawa ia, membimbing ia dari satu situasi ke satu situasi yang lain. Manakala mentoring ialah kita ni mempunyai seseorang yang ada pengalaman, ada pengetahuan, ada ilmuan. Di pihak yang mementor tu yang men-share pengalaman dan apa jua experience-nya ataupun ia punya kesulitan-kesulitan yang terdahulu diberitahunya, dikongsinya. Jadi yang dibimbingnya ni indahkan salah jalan seperti jalan yang sebelum ini. Okey. So berbeza. Ya, alhamdulillah. Jadi sebenarnya saya ada soalan tambahan ni Puan. Bercakap lagi mengenai dengan amalan bimbingan di tempat kerja. Jadi ini seperti yang telah kita ketahui dan juga maklum, ini adalah melingkungi dalam area ataupun kawasan di tempat kerja. Jadi jika sekiranya ada di antara ahli penjawat awam ini, adakah mereka ini memerlukan bimbingan ini adakah melalui daripada berdasarkan laporan ataupun mereka sendiri yang tampil untuk meminta bimbingan ini? Mungkin dapat dikongsikan bersama dengan penonton kita apakah antara senario ataupun contoh-contoh antara mereka yang memerlukan bimbingan ini Puan.
Yang memerlukan bimbingan ni ada dua. Satu yang structured, mungkin yang hasil daripada laporan ataupun hasil daripada prestasi. Ya. Yang kedua secara tidak formal, yang boleh mereka boleh memilih siapa yang menjadi coach mereka. Okey, dan sebagai yang pembimbing pun mungkin boleh membuat pilihan kalau melihat kepada konteks kerja, konteks prestasi dan produktiviti. Kalau nampak permasalahan, dia sendiri yang akan menawarkanlah dirinya untuk mengcoach. Tapi kadang-kadang tidaklah secara ni orang I'm going to coach you, no. So dia akan menjadi satu situasi di mana secara santai saja. Tanpa tani sedari kita ni dalam sesi coaching sudah pada masa itu. Adakah terdapat nombor yang dilimitkan macam untuk setiap coaching atau setiap satu coach, adakah nombor yang maksimum barangkali untuk orang yang boleh di-coach dalam satu-satu masa? Kalau professional coach, memang ada sudah di-set. So, ini coach bis kita, ini yang akan bis kita bimbing. Tetapi terpulang kepada keberadaan, konteks pekerjaan itu, konteks masalah, tidak dihadkan kepada berapa orang. Yang penting, di akhir sekali ialah the outcome is hasil masalah itu ada penyelesaiannya. Okay. Jadi bukan kuantiti sebenarnya, tetapi kualiti coaching session itu. Betul-betul. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Jadi kita ucapkan ribuan terima kasih ya kepada Yang Mulia Puan Hajah Siti Rozida Jalani, merupakan pegawai latihan kanan Institut Perkhidmatan Awam, telah berkongsi mengongsikan ilmu berkenaan dengan amalan bimbingan di tempat kerja. Jadi mudah-mudahan ianya akan memberikan manfaat kepada penonton kita, dan terima kasih sekali lagi kerana berkesudian untuk berkongsi bersama kami, dan insya-Allah kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.